Tapi kalau berubah, tak berubah je dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat meneruskan perkongsian dan juga pembelajaran kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Dan pada hari ini kita akan melihat pada tajuk ayah yang menyesal. Satu tajuk yang ingin kita dalami pada hujung-hujung Ramadan ini. Moga-moga ayah yang menyesal bukanlah ayah yang sedang menonton pada hari ini, malah kita ambil pelajaran daripada ayat yang kita akan lihat di dalam Al-Quran. Bersama kita dua orang panel. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Dr. Syauqi Osman. Selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Dan juga Qari Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Apa Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ya. Macam mana 10 hari terakhir Ramadan Ustaz? Masya-Allah. Dalam rangka untuk memburu Lailatul Qadar, insya-Allah. Ya, masya-Allah ya, moga-moga Allah kabulkan, izinkan kita ya mendapat Lailatul Qadar. Jangan berhenti sampai 27 Ramadan saja, kita teruskan ibadah kita. Moga-moga dengan kaedah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita meneruskan perkongsian daripada Al-Quran, mari kita saksikan perkongsian pengalaman daripada Encik Muhammad Sani bin Abu Hanifah, seorang ayah yang mempunyai 4 orang anak, berkongsi cerita dan rasa hati dan perasaan untuk sama-sama kita maknai hidup seorang ayah dan bagaimana Al-Quran akan mencerahkan pengalaman beliau. Silakan. Bapa saya dia ada macam bagi kata nasihat berpesan. Kalau tak dengar apa yang dia beritahu tu, kemudian hari dia kata kamu akan tahu macam mana bila kamu jadi seorang ayah. Kamu akan ingat, dia kata begitu. Saya ingat apa sekarang. Maknanya apa yang dia cakap tu seorang bapa tu betul semua. Kalau kita tak dengar juga ni akibat dia. Betul dia cakap tu. Yang banyak biasanya suruh semayang lah lebih tu. Sebab agama ni dia penting. Itu yang dia cakap tu. Dari segi pelajaran pun sama juga. Kalau dia tengok macam saya ni, dia tak nampak kita baca buku ke tulis apa ke. Kau tak baca buku ke? Tak nampak pun baca buku. Contoh umpama begitu kan. Terpaksalah kita pun. Jadi kita time tu macam ibarat terpaksa. Sampai dia kata kalau kau dah berumah tangga besok, dia kata kau tahulah macam mana. Kita masa tu tak ada fikir apa benda tak nampak. Bila kita dah rumah tangga, betul apa yang cakap. Memang ada perbezaan tu, memang ada lah kan. Kalau ikut saya ni, saya akui bukan kata saya pun rajin, saya pun malas kalau ikut. Tapi bila diri tu dah orang kata terpaksa, kadang-kadang bila terpaksa tu, bila kita tak ikhlas macam tu, jadi orang kata macam tak berkat lah kan. Kalau kita ikhlas mungkin kita berkat, ada keberkatan dia. Saya pernah bercakap dengan anak saya kata sekarang kita kalau kita hidup, sekarang kita berkeluarga. Ada mak, ada ayah, ada semua ni. Kita kena penting pasal besok kita seorang-seorang, saya kata. Tak ada siapa dah yang nak menolong kita. Kita yang nak jawab, tak ada siapa dah. Saya beritahu anak saya kalau belajar, kalau tak ada dengan agama semayang pun tak boleh, saya kata.
Pasal apa? Kita ni pun apa-apa hal kita minta pertolongan daripada Allah Ta'ala, bukan orang lain. Memang saya sesal sebab saya lupa solat. Itu yang saya sesal. Daripada kita tak bekerja, habis sekolah, kita ni sentiasa berdoa semayang, berdoa minta. Kita nak apa yang kita minta tolong, berdoa kepada Tuhan. Tuhan bagi semua apa yang saya minta. Tapi saya lupa. Yang saya minta dia bagi, yang diminta saya tak boleh bagi. Contohnya begitu. Jadi saya rasa memang saya sesal. Sebab apa? Apa yang dia bagi tu saya lupa dekat dia. Yang kesudahan bila saya lupa, jalan biasa kebiasaannya kita akan dapat musibah. Dari segi apa yang ni kan, saya dapat semua musibah tu. Begitulah perkongsian daripada Encik Muhammad Sani bin Abu Hanifah, seorang penjaga ataupun security guard di Tiara Heights, Sepang, yang berkongsi pengalaman, berkongsi bagaimana hubungan dengan ayah yang memberikan nasihat, dan mungkin pada waktu mudanya tidak diendahkan perkara tersebut, tetapi dapat diperhatikan kepada betapa pentingnya mengambil pelajaran daripada nasihat dan juga bersedia untuk ke hari akhirat. Jadi dalam kita melihat kepada pengalaman ini, perkongsian sebentar tadi, kita ingin melihat bagaimanakah perspektif dalam Al-Quran dalam surah Al-Mulk ayat 26 hingga 28 untuk sama-sama kita lihat dan kita ambil pelajaran bersama. Terima kasih Fadil Tuan Fazrul, yang bahagia Dr. Syakir Osman. Khususnya muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan. InsyaAllah kita akan mulakan perbahasan kita pada majlis ayah pada petang ini. Ayah menyesal. InsyaAllah terbacakan daripada ayat 26 hingga 28. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 26 hingga 28 daripada surah Al-Mulk ini, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ketika datang kiamat dan mereka melihat azab itu secara dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.
Katakanlah, wahai Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk syurga, lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir daripada azab yang pedih. Kita melihat pada ayat 27 sebentar tadi tentang bagaimana, Ustaz ya, saya terus ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syauqi, tentang ayat 27 ketika datang kiamat, mereka melihat azab itu secara dekat. Ini Allah back to the future ya, terus kembali ke masa hadapan di mana orang-orang yang kufur kepada Allah itu menjadi muram ya, dan juga ditekan lagi dengan perkataan inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Jadi melihat kepada ayat ini Ustaz, kalau boleh diceritakan isinya dan apa panduan untuk ayah ya yang membaca surah Al-Mulk mungkin saban hari ataupun mungkin hari ini mendengar, apa pelajaran untuk kita laksanakan dalam membina sebuah rumah tangga bahagia ke syurga? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sebentar tadi kita diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Mulk ayat 26 hingga 28. Yang mana ayat ini nak menceritakan kepada kita tentang satu penyesalan sebenarnya. Sesuai dengan tajuk perbincangan kita pada kali ini dalam majlis ayah ini. Ayah sebagai pemimpin keluarga untuk ke syurga, jangan menyesal, jangan menyesal di kemudian hari. Sebagaimana yang dirakamkan oleh Allah dalam Quran, Allah menyebut tentang bagaimana. Yang pertama sekali, qul innamal ilmu indallah. Kiamat itu satu benda yang pasti. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kita setujukah, kita tak setuju, akan berlaku kiamat. Sebab apa berlaku kiamat? Sebab apa? Sebab nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala akan memberi pembalasan kepada orang baik. Allah syukur atas dunia ni teruklah, letih sebab kalau ayah ni letih mendidik. Penat mendidik ni, bukan tak penat kan. Tetapi dia tak pernah putus asa, dia teruskan perjuangan mendidik anak-anak dengan baik. Walaupun susah payah yang berlaku, insya-Allah di akhirat esok dia akan mendapat anugerah daripada Allah Taala. Sehari pembalasan. Sebaliknya, golongan yang ingkar sebagaimana disebut dalam ayat ini, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Ketika mana mereka melihat azab pada hari kiamat, disebut oleh Imam Al-Qurtubi, ia menyatakan bahawa aktsarul mufassirin, kebanyakan orang para ahli tafsir menyatakan falamma ra'awhu, ketika mana mereka melihatnya. Melihat apa? Melihat yakni al-azab wa huwa azabul akhirah. Itu kebanyakan ahli tafsir menyatakan. Golongan yang engkar kepada Allah Ta'ala besok di akhirat, maka tengok. Mereka akan saksikan pada ketika itu. Saksikan apa? Saksikan azab akhirat. Yang mereka akan masuk ke dalamnya. Yang mana mereka akan dibakar di dalamnya. Maka pada ketika itu, mereka, muka orang kafir itu, si'at wujuhul ladzina kafaru. Muka orang kafir itu menjadi muram, menjadi takut, menjadi dalam keadaan kalau kita sebut hari ini ketakutannya amat sangat, kemuraman, boleh sebut pucat lesi lah, senang kalau kita nak fahamkan. Jadi begitu keadaan mereka. Jadi sebab apa? Semua ini di atas keengkaran mereka, kekufuran mereka. Semasa atas dunia bila diperingatkan, mereka tak ambil endah, mereka tak ambil tahu. Maka di akhirat kelak mereka akan menyesal. Tetapi pada waktu itu, air mata darah sekalipun tidak akan dapat mengembalikan mereka ke atas dunia. Tak ada siapa pun boleh kembali ke atas dunia. Jadi pengajaran kepada kita sebagai ayah
ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kita kena ingat tentang bagaimana kita tak nak menyesal kemudian hari. Kata pepatah, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada gunanya. Kerana apa? Kalau kita tidak mendidik anak kita, kalau kita tak membimbing anak kita ke syurga, besok ni di akhirat kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tanggungjawab yang kita laksanakan, maka kita tak laksanakan, maka kita akan berhadapan dengan hukuman daripada Allah Azza wa Jalla kerana kita tidak melaksanakan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Taala tersebut. Maka dengan sebab itu, pengajaran yang sangat penting, janganlah kita menyesal di kemudian hari. Biar kita menyesal sekarang tak apa, supaya kita dapat memperbaiki keadaan dan kita kembali ke pangkal jalan, kita melakukan yang terbaik untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Syauqi berkongsi tentang apakah kandungan daripada ayat 27 ini, ya, iaitu jangan sampai kita menyesal air mata darah, Ustaz ni kan, ya, waktu itu dah tidak ada patah balik dah, tetapi kalau menyesal di atas dunia ini, inilah yang penting apabila membaca surah Al-Mulk ini sendiri, itu yang kalau baca setiap malam ni Ustaz ni, dia memberi muhasabah. Tapi mungkin ada pertanyaan juga pasal dalam Al-Quran, dia ada yang pasal syurga, pasal neraka, azab kan. Tapi dalam surah Al-Mulk ni Ustaz ni, nampak gayanya macam konsisten, dia memang nazir, azab sampai ke hujung tu. Boleh Ustaz cerita sikit tak sebenarnya bagi seorang ayah, sebenarnya apa yang diingatkan oleh surah Al-Mulk ini, sehingga kan neraka, azab sahaja yang muncul dalam surah ini? Silakan. Baik, sebagai ayah, tanggungjawab kita adalah mendidik anak kita. Anak itu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak isterilah termasuk isteri sekali. Maka dalam kaedah pendidikan ini, kalau kita lihat apa yang Nabi SAW bawa kepada kita berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, basyiran wa nadhira. Membawa berita gembira bagi orang yang melakukan amal saleh, tetapi memberi amaran kepada golongan yang engkar. Maka dengan sebab itu dalam soal Mulk menceritakan tentang bagaimana satu aspek terutamanya disebut memberi amaran. Kadang-kadang ada orang, kalau bagi berita gembira saja tak cukup. Tak cukup. Sebab tu masih ramai lagi yang buat salah. Walaupun dalam masyarakat kita kan, puasa pun ada yang tak puasa dah. Walaupun kadang bagi ganjaran okey, bapak kan, dia kata kalau puasa penuh, dia akan bagi something lah pada anaknya, basikal sebuah contohnya. Tapi kadang-kadang tak jalan juga. Tak jalan. Ada yang macam tu. Hak jenis macam ni tak boleh bagi basyir. Tak boleh bagi gembira. Okay. Kena bagi ancaman. Tak puasa, kamu akan tak boleh makan. Sebagai contohnya. Kamu tak boleh makan. Tak ada duit raya. Tak ada duit raya. Duit raya tak ada. Kan? Gempak sikit lah kita kata. Maknanya bagi sedikit nampak macam kekerasan. Tetapi kekerasan itu sesuatu dalam bentuk amaran. Dan ini penting. Sebab tu, kalaulah hari ni bapa-bapa, ibu bapa hari ni kadang-kadang kononnya terlalu psikologi sangat dan jentik telinga anak pun tak boleh. Tak boleh. Tarik telinga lagi tak boleh. Dia kadang-kadang dia ada mazhab positivism dalam psikologi ni kan. Ada jurulatih penceramah kata jangan cakap jangan pun jangan. Kan. Lepas tu jangan takutkan anak, nanti anak tu dia terbantut. Macam mana komen Ustaz bila ayah mak mendengar pernyataan begini? Memang itu realiti yang berlaku pada hari ini. Maka dengan sebab itu, kita tengok kat sekolah. Cikgu marah sikit kan. Cikgu disiplin rotan tangan yang pun. Masuk mahkamah. Ibu bapa pada hari ini. Ini orang kata kalau kita nak sebut macam apa? Macam anakku Sazali lah. Kan? Anak ni kalau kadang-kadang kalau kita tengok pepatah-pepatah orang Melayu dulu, ada kebenarannya. Sayangkan anak tangan-tangan kan. Bukan tangan kena sepak dia, bukan. Tetapi maknanya ada waktu-waktu yang kita kena keras sedikit. Sebab itu kalau kita tengok dalam pedoman yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Tengok hadis Nabi. Nabi kata, muru auladakum bis-salah wa hum abna' sab'i sinin. Suruh anak kamu salat umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul. Nabi sebut. Pukul. Maknanya ada unsur kekerasan itu, bukan tak ada. Sebab ada yang dia tak boleh lembut, tak jalan. Tak jalan. Maka bila tak jalan lembut, guna kekerasan. Mana? Pukul. Kalau pukul kerasan pun tak boleh juga, serah pada Allah Ta'ala. Maknanya kita dah menggunakan pelbagai cara yang kita boleh guna.
Tetapi kalau kita berlembut saja, dalam keadaan kita tahu dia ni tak boleh. Kalau berlembut lama-lama dia, kita kata orang panggil, kalau orang utara kata muar. Muak. Muar. Muar ni maknanya dia naik lemak lah. Dia tak pedulilah lepas pada tu. Dia tak terima nasihat, dia suka terima nasihat. Ini satu penyakit juga. Sebab itu kena perimbangan tadi. Basyiran wa nadhira. Ada berita gembira, ada ancaman kalau tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, terima kasih ucapkan pada Dr. Syauqi untuk berkongsi tentang perspektif ayat 27 dan juga keseimbangan basyir wa nadhir yang menjadi tugas para rasul. Itu jugalah yang kita ingin contohi Ustaz Maksudnya kabar gembira okey bagi siapa yang memang hatinya lembut, boleh buat apa yang diperintahkan, tetapi nadhir juga penting lantaran kalau tidak diingatkan tadi anak Kusazali lah dan khawatir nasib menjadi bubur ayah menyesal bila anak ini tidak dipimpin dengan cara yang terbaik. Mungkin kalau Ustaz Tirmizi ada pengalaman Ustaz ketika Ustaz baca Quran banyak kali dah kan. Kita lama ni kan. Cuma tak sempat lagi bertanya macam mana tarbiyah ataupun pendidikan ayah Ustaz sendiri Dia jenis yang basyir banyak ke ataupun nazir banyak yang sampai Ustaz jadi hebat sampai sekarang ni lah, masya-Allah. Silakan. Itulah. Kalau orang dulu-dulu kalau ayah saya ni memang tegas lah. Tegas. Nampak macam Nazi banyak lah. Nampak macam tapi macam mana pun kita waktu kanak-kanak kita tak setuju pun sekarang ni kita nampak hasil dia. Nampak. Kita tetap terima kasih dan kita rasa kalau tidak didikan macam tu, yang tegas macam tu, disiplin macam tu mungkin kita kata apa tak jadi macam sekarang. Sebab yalah mesti kena ada juga ketegasan dan kadang-kadang ayah tak sampai tangan tu last lah. Mata dia pun kita dah takut dah. Tengok mata dia saja. Bukan kalau angkat tangan memang kecut perut lah. Tapi dengan sebab agama, Quran, solat ni dia akan tegas lah. Maka yalah, itulah. Jadi pengalaman Ustaz itu sendiri ketika saya dimaklumkan Ustaz ada sekolah kan, ada pusat tahfiz Jadi Ustaz buat macam mana di sekolah? Adakah menggunakan kekerasan ke nazir lah, bukan kekerasan kan, peringatan, amaran, ataupun ada banyak basyir. Pasal sekarang ni banyaklah sekolah-sekolah kalau terutama di bandar-bandar kan, mak-mak ayah ni kalau dia dengar anak dia kena jerkah pun dia dah tarik diri dah kan. Jadi di sekolah Ustaz macam mana pendekatan yang digunakan itu sendiri? Ya, memanglah kita ada undang-undang kan. Kalau kementerian kita ada undang-undang. Tak silap saya jeling pun tak boleh. Jeling nak marah tu pun tak boleh. Dia ada peraturan dia. Dan kalau kita lihat ialah memang setengah-setengah tempat tak sama dengan dakwah hari ini kan. Bila kita tegas sedikit, mereka ni bukan marah lagi, terus tak datang sekolah. Dia tak belajar terus. Jadi pendekatannya antara juga diterapkan kepada guru-guru, kena tackle budak tu supaya dia minat belajar dan sebagainya, guna bahan-bahan yang terkini, yang kreatif, yang boleh menarik minat. Pada masa yang sama juga kita juga maksud dia elemen ketegasan tu tetap perlu ada dengan batas-batas yang ada. Batas Jadi ini keseimbangan itu perlu mungkinlah kesesuaian itu diletakkan ketika bersama dengan generasi sekarang. Saya di Mesir dulu pun baca tak betul Syekh pun baling juga. Baling. Itu dah besar dah tu. Masya-Allah. Itu memang tegas betul tu Ustaz macam mana dekat Saya belajar dulu masa saya ada talaqi di Syria. Saya mula kita belajar daripada intensif daripada pagi sampai malam. Biasa mula dengan Quran lah, dengan Quran. Ada saya ingat lagi Syekh Farih nama dia. Dia duduk dekat Babul Musalla dekat masjid dekat sebelah tu. Saya waktu tu umur 19, umur 20, 19, 20 muda lagi kan. Semangat lagi. Baca Quran ni, belajar Quran lah macam ustaz yang baca Quran. Dia rotan kat sebelah ni. Kita umur 19, 20, bukan umur 5 tahun, bukan 8, 9 tahun kan. Ajam orang Malaysia pun orang bagi belajar orang Malaysia kan. Saya ada 3 orang aja. Dia letak rotan sebelah. Sebagai satu, kita kata nazir tadi, tapi dia tak pukul lah. Tak pukul. Walaupun dia punya nak menyebut a'udzubillah tu, a'udz saja 20 kali ulang. 20 kali pun tak kenal lagi dengan ain dia punya Arab tu. Kan? Dia punya ajar tu. Tapi rotan, kita tengok rotan situ kita. Jadi kita bagi perhatian sepenuhnya kepada apa yang nak sampaikan.
Tapi selepas daripada habis semua, minum syai lah. Masya-Allah. Minum syai bin nak lah kan. Kita masak apa syai tu. Itu. Sebab itu kalau kita tengok juga sebagai satu periktibaran. Nabi SAW ketika mana menerima usul apa nama wahyu yang pertama kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab apa Jibril peluk Nabi? Cuba kita tengok. Jibril peluk sampai-sampaikan diriwayatkan Nabi kata aku suka bernafas. Lepas tu Jibril lepas, Jibril kata apa? Iqra. Nabi kata ma Nabi qari, aku tak kerti baca. Jibril peluk lagi rapat-rapat. Apa makna dia? Dari sudut pendidikan, soalnya itu bentuk nazir tadi. Bagi amaran kau tak baca ni. Jadi pada ketika itu Nabi SAW memberikan sepenuh perhatian, pemusatan terhadap apa yang disampaikan oleh Jibril AS. So ada hikmahnya kalau kita perhati. Masya Allah, itu adalah pelajaran yang kita ambil daripada pengalaman dan juga daripada sirah Nabi SAW tentang bagaimana sebenarnya pendekatan dalam pendidikan ini. Sebagai seorang ayah, sudah tentunya kita ingin melihat kepada Bashir dan Nadhir, kaedah baik ataupun memberi semangat dalam masa yang sama, peringatan untuk memastikan anak itu didisiplinkan bersedia untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita melihat bahawa ada ayah-ayah yang mungkin tak berdisiplin, Ustaz ya. Dia tak berdisiplin, dia tak kisah pun ketika memimpin, dia berdisiplin ketika akad nikah je. Kan. Lepas tu tak berdisiplin sehingga kan dia mungkin berbuat sesuatu yang tersilap, dia langgar sana langgar sini, tetapinya mungkin menyesal awal ataupun menyesal lambat. Macam mana kita nak membina generasi ayah yang berdisiplin, ya, bagi ayah-ayah yang sedang mendengar sekarang. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Kembali kita dalam Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga dalam tajuk kita Ayah yang Menyesal. Pada hari ini kita berbincang dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syauqi Osman dan juga Ustaz Tirmizi Ali untuk sama-sama kita melihat ayat yang ke-27 dalam Al-Quran di mana kita tidak mahu jadi ayah yang bermuram durja, yang pucat lesi kerana apa? Kerana tidak mengambil endah apa perkara yang perlu dilaksanakan ketika berada di dunia ini untuk memimpin keluarga. Dalam masa yang sama, kita ingin bersama dengan Dr. Syauqi bercakap tentang menyesal ini Ustaz ya, menyesal, ayah yang sedih, bimbang. Kadang-kadang ada juga ayah yang dia bimbang. Dia kata dia bimbang nanti kalau dia anak dia ni nanti nak makan apa nanti kalau tak belajar bersungguh-sungguh. Itu biasa perkataan yang keluar pada ayah yang bercakap pada anak-anak hantar ke sekolah rendah ke sekolah menengah kalau malas membaca ya. Tapi menariknya Encik Muhammad Sani sebentar tadi beliau menyatakan tentang solat. Dia cakap tentang solat. Jadi sebenarnya bimbang apa, menyesal apa yang sepatutnya kita sesal dahulu ya di atas muka bumi ini berbanding dengan sesal kemudian yang tak ada bergunanya tadi. Silakan. Baik, terima kasih. Biasanya memang dalam lumrah dalam masyarakat kita, biasanya ibu bapa kita sebagai ayah, kadang kita risau, kita bimbang anak dia tak boleh menguasai pelajaran. Lalu kita hantar tuition. Kan, hantar tuition, dia ikuti pelajaran sains, matematik,
bahasa Inggeris, fizik, kimia dan sebagainya. Kita nak dia cerdik, kita nak dia berjaya. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahawa pendidikan fardu ain itu satu perkara yang lebih utama. Kalau fardu kifayah kita titik beratkan, tak salah, bagus. Tetapi kalau fardu kifayah titik beratkan, apatah lagi fardu ain. Sudah tentulah kita nak kena lebih memberatkan lagi. Kita kena tengok Quran dia bagaimana, solat dia bagaimana. Ini benda yang paling basic, perkara yang paling utama. Sebab tu saya sendiri contohnya, pelajar-pelajar lah kalau saya berhadapan di UPM kan, saya dekat lecturer dekat Universiti Putra Malaysia. Kadang-kadang pelajar-pelajar ni, mereka bila lepas exam, final dan sebagainya, ada hak nakal-nakal sikit. Jumpa Ustaz, jumpa, kita buat apa ni? Markah naiklah sikit markah. Kan? Minta naik markah. Dapat B lah, kalau B plus pun jadilah, kan? Saya kata kepada dia, okey, kamu nak markah A. Kamu nak markah A. Semua orang nak A. Tetapi, kamu pagi tadi kamu solat subuh atau tidak? Itu first saya tanya dia. Jawab dia agak. Bukan tak solat Ustaz, bangun lewat. Tu, bangun lewat. Okey, bangun lewat. Kamu qada atau tidak? Oh, tak sempat lagi. Jadi, saya beritahu kepada dia, saya tekan kepada dia, kamu nak A, kamu nak skor dalam pelajaran kamu di universiti. Sebab kamu nak berjaya, kamu nak dapat kerja, kamu nak makan esok ni. Nak ada gaji sebagainya. Itulah semua yang diharapkan oleh ayah. Ayah nak berjaya, nak boleh makan, boleh berdikari, boleh apa semua kan. Tetapi, hidup kita bukan sekadar atas dunia saja. Kita nak makan di akhirat macam mana? Kita nak hidup di akhirat, akhirat ni bukan setahun dua. Selama-lamanya. Jadi maknanya kalau kita atas dunia ni pun kita tak nak kita menyesal, kalau kita tak ada pelajaran menyebabkan kita nanti tak ada kerja, contohnya kan. Tak dapat pekerjaan, susah nak dapat rezeki sebagainya. Atas dunia pun kita rasa dah. Bagaimana di akhirat kalau tidak difokuskan terhadap perkara-perkara yang menjadi fardu ain, terutama solat. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW, awwalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat adalah solat. Jadi kalau solat ini fail daripada awal lagi, macam mana yang lain nak berjaya? Sebab itu menjadi kewajipan kepada ayah. Di samping dia nak fokus pada pembelajaran, silakan, tak nak masalah. Nak berjaya di sekolah, silakan. Masuk sekolah asrama, silakan. Tetapi aspek yang paling penting, aspek fardu ain, nak bentuk keimanan pada Allah, bentuk ibadah kepada Allah, bentuk akhlak. Bagaimana itu? Itu satu benda yang wajib kita laksanakan. Barulah kita benar-benar menjadi seorang ayah. Ya. Jadi itu senarai semak yang penting untuk saya, untuk tuan-tuan yang berada menyaksikan majlis ayah pada hari ini, ya, bab ibadah, bab akidah anak itu, akhlaknya itu sebagai senarai semak yang perlu kita lihat dari masa ke semasa. Ya, kalau katakan dalam syarikat itu dia ada review Ustaz, ya, setiap 3 bulan, 6 bulan itu, perkara yang sama perlu kita muhasabah pada pagi yang mulia ini, pada bulan Ramadan yang sudah pun di penghujung, bahawa adakah anak saya ini ada upgrade, ya, ada kenaikan, bersedia, ya, untuk hidup di dunia dan juga untuk bertemu di akhirat nanti pada Allah, lulus, ya, markah dapat A lah Ustaz, ya. Dia yang pelajar tadi tu dapat A ke tak tadi? Dapat naik ke tak? Biasanya saya markah ni straight sikit. Straight sikit. Tadi tak dapat, ya. Kalau dia layak, tak layak, tak layak, tak dapat, ya. Itu di dunia Ustaz, ya. Itu belum lagi kalau sampai akhirat tu, itu sampai kena apa istilahnya, waqila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, ya, ditemplak lagi, ini yang kau minta kan, berusaha tak nak kan, tapi nak minta lepas. Jadi lagi tertekan apabila disampaikan sekali dengan inzar, peringatan ini tadi. Jadi kita nak baca satu lagi daripada surah Hud, surah ke-11 ayat 41 hingga 43. Bagaimana bercakap tentang perjuangan ayah seorang nabi yang berjuang dalam keadaan berdakwah 950 tahun kepada masyarakat, tetap juga melaksanakan tugas sebagai seorang ayah. Mari kita baca ayat 41 hingga 43 bersama Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha
إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya bahtera dengan menyebut nama Allah pada waktu pelayaran dan ketika berlabuh, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung ganang. Dan Nabi Nuh memanggil anaknya ketika dia berada di tempat jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku daripada air banjir. Nuh berkata, tidak ada yang dapat melindungi daripada azab Allah pada hari ini selain dari Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang ombak menjadi penghalang antara kedua-duanya, maka dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dalam 3 ayat ini, Ustaz ya, kalau kita melihat bahawa kesungguhan Nabi Nuh ini berdakwah kepada masyarakat, dalam masa yang sama adalah mengajak anaknya untuk selamat mengikut kepada bahtera tersebut. Tetapi anaknya degil, ya. Jadi ada ayah yang kata, kalau saya ajak anak saya pun dia degil juga, tu Nabi Nuh tu. Dia guna hujah itu pula, ya, banyak-banyak dia punya ni. Jadi bagaimana Ustaz mendidik anak ini, hadnya sampai mana, ya, agar ayah tidak menyesal? Baik, terima kasih. Dalam ayat ini yang dibaca sebentar tadi menceritakan tentang bagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu Nabi Nuh ni panjang umurnya. Betul. Dakwah saja 950 tahun, itu belum lagi umurnya. Sebab itu mengikut pelbagai riwayat, antara disebut dalam tafsir Ibn Kathir, dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga beberapa tafsir yang lain. Ada ijtihad di kalangan para ulama, antaranya Ibn Abbas dan seumpamanya, yang menyatakan bahawa Nabi Nuh AS ni dia dilantik Rasul umur 40. Jadi 950 tahun dia dakwah kan. So 990. Lepas tu dah selamat dah ketika mana kapal itu dah berlabuh di Bukit Judi itu kan. Yeah. Kemudian dia hidup lepas tu selama 60 tahun. 60. Sehinggalah 1050 barulah baginda wafat. Itu satu pandangan. Mungkin ada pandangan-pandangan lain lagi. Maknanya Nabi Nuh AS ni dia umurnya panjang, tetapi dia tak pernah lupa untuk terus berdakwah, mengajak. Hatta anak dia sendiri sampai dah last minute. Makna ni dah pemisah dah ni. Pemisah dah. Naik kapal ni. Itu pun dia sempat lagi. Tetap ajak, marilah. Irkam ma'na, mari. Ya bunaya, ya. Ya bunaya, anak, wahai anak kesayanganku. Cakap elok-elok ni kan. Ayah, mudah cerita. Ayah sayang kepada kamu. Wahai anakku, ayah sayang. Walaupun anak kadang-kadang tengok nakal kan. Kadang-kadang anak ni dia nakal sebab dia tak pernah dengar ayah dia panggil sayang. Dia tak pernah ayah dia cakap yang elok-elok. Kadang mungkin juga kesilapan kita kan. Kita tengok Nabi Nuh AS dia sebut ya bunai. Wahai anak kesayanganku, ayah sayang kamu. Kan dalam keadaan macam tu ayah sayang kamu. Tapi dengan syarat apa? Ikut. Irkam ma'ana. Marilah bersama-sama ayah. Kita pergi, kita naik kapal ini. Mana orang naik kapal dia beriman pada Allah lah, terima. Tetapi malangnya anak dia tetap tak mau. Sa'awi ila jabalin ya'asminu minal ma'. Aku boleh berenang, dia kata. Ayah ni nak naik terang mana sangat. Aku naik ke bukit tu, aku selamat. Aku takkan ikut ayah. Anak yang degil sangat-sangat. Jadi di sini menunjukkan pada kita, tanggungjawab kita mendidik.
Tapi bukan tanggungjawab kita memberi hidayah. Nabi sendiri tidak boleh bagi hidayah kepada anaknya. Itu Nabi Nuh AS. Nabi Ibrahim tak boleh bagi hidayah kepada Ayah. ayahnya. Kan? Jadi maknanya di situ bahawa hidayah itu bukan milik kita. Sebab tu kita tak dipertanggungjawabkan dari sudut hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dalam surah Al-Qasas Allah sebut, engkau tidak boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang kau sayang, tetapi hanya Allah boleh bagi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tetapi kita bertanggungjawab untuk mendidik. Kita akan dipertanggungjawabkan sama ada kita mendidik ataupun tidak. Kalau kita tak didik, maka kita berdosa. Kalau kita didik, maka kita dah selamat. Walaupun kadang anak tu jadi macam anak Nabi Nuh AS. Tetap tak nak terima juga. Jadi fokus pada cerita ni ialah pada usaha Nabi Nuh. Usaha perlu dilakukan. Natijahnya serah kepada Allah Serah Azza kepada wa Jalla. Allah, ya. Itu bukan kita. Sebab tu kadang-kadang ada berlaku kesilapan sikit pemahaman yang saya banyak dapat feedback. Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, sampai anak umur berapa ya mak ayah tanggung dosa anak dia? Itu soalan. Saya kata, bila masa mak ayah tanggung dosa anak? Siapa yang buat salah? Dia berdosa. Berdosa. Mak ayah yang salah itu kerana dia tak mendidik. Kalau dia tak mendidik, dia berdosa di atas tanggungjawab yang tak dilaksanakan. Itu bukan kerana anak tak sembahyang mesti ayah kena. Ayah dapat. Nanya kalau begitu. Macam Nabi Nuh dah didik anak tak nak terima, takkan kena juga. Betul. Kan? Sebab tu bila kata sekali anak tak solat, mak kalau dalam kubur, mak kena dengan bakar pergi neraka. Tidak, tak kena mengena pun. Anak tak solat, dia bertanggungjawab. Tapi mak ayah kalau dia tak laksanakan amanah Masa hidupnya. masa hidup itu, di situ dia bertanggungjawab. Tetapi kalau dia laksana dah cantik dah, tapi buat macam mana? Kita kata kadang setan dan pisang pun ada yang baik, ada yang tak baik. Nak buat macam mana? Jadi kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tugas itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Di usaha untuk mendidik anak itulah yang diberi penekanan oleh Ustaz Dr. Syauqi sebentar tadi. Ya, usaha itu yang kita perlu laksanakan, perlu rancangkan, perlu susunkan agar kita tidak menyesal. Menyesal itu bukan kerana hasil, Ustaz ya. Kalau ikutkan kepada apa yang Ustaz nyatakan tadi, Nabi Nuh terus berusaha sampai ke penghujung saat itu, pemisah itu, kerana penilaian sama ada dapat hidayah tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi ayah seperti saya, tuan-tuan sekalian, kita perlu menyusun pastikan bahawa usaha itu adakah sudah optimum, sudah yang terbaik ataupun sambil lewa sahaja. Ini yang kita ingin sama-sama hidupkan ya pada hati ayah-ayah yang bersama pada majlis ayah pada hari ini. Mungkin di hujung ini Ustaz, mungkin 1-2 minit pesanan ya. Kalau Encik Muhammad Sani tadi tu dia ingat sangat pesanan ayah aja itu, kerana kalau kamu tak dengar sekarang, nanti kau jadi suami, kau tahulah kan. Pesanan Ustaz kepada ayah-ayah, silakan. Ya, sebagai ayah, saya berpesan juga kepada diri saya dan juga semua sahabat-sahabat ayah di luar sana. Apa yang paling penting? Yang pertama sekali, kita terapkan akidah kepada anak. Kita nak bagi anak tu rasa Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan, melihat, menyaksikan. Itu sangat penting. Supaya kalau kita tak ada depan dia pun, dia tetap ingat Allah Ta'ala ada. Satu. Yang kedua, dalam konteks ibadah, kita kena ajar daripada kecil lagi, kita ajar solat. Sebab solat itu merupakan imaduddin, tiang agama. InsyaAllah kalau kita ajar dia solat elok-elok, dia solat, satu ketika kita dah tua, dia pun dah besar, tiba-tiba dia termasuk entah apa-apa aktiviti-aktiviti yang tak baik. Tapi insyaAllah kalau dia ada solat, dia akan patah balik. Dia akan patah balik ke pakai jalan. Sebab itu dengan tak inafikan ibadat yang lain, tapi ibadat yang utama selepas mengucap dua kalimah syahadah, selepas akidah kepada Allah Ta'ala adalah kita ajar solatnya, supaya dia dapat tunaikan dengan cara yang terbaik, dan insya-Allah itu akan dapat memberi kebaikan. Jadi sekurang-kurangnya kita tak akan menyesal nanti di kemudian hari kalau kita tak melaksanakan tanggungjawab kita. Lama-lama kita akan menyesal. Umur kita semakin lama semakin tua. Satu saat, satu ketika kita akan fikir balik betapa kita tak laksanakan tanggungjawab. Waktu itu kita akan menyesal. Baru di dunia. Di akhirat nanti bagaimana? Penyesalan di akhirat yang sudah tidak ada, tak boleh buat apa lagi dah. Maka dengan sebab itu sama-samalah kita ambil pengajaran, kita ambil pengiktibaran, marilah sama-sama kita jadi ayah yang baik, insya-Allah.
InsyaAllah. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Syauqi dan juga Al-Fadhil Ustaz Tirmizi bersama pada hari ini untuk kita mendoakan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak menjadi ayah yang menyesal. Kalau nak menyesal pun kita menyesal daripada sekarang lagi, menyemak kepada bahagian akidah, kepada ibadah, akhlak anak ini bagaimanakah pada hari raya, boleh lagi bertanya selain daripada minta maaf zahir batin, ya, tapi kena semak juga kepada anak ini. Kalau ikutkan kaedah Nabi Nuh ni sampai hujung, Ustaz, ya, sampai hujung perjuangan itu tetap juga mengajak anak, maka tidak ada masa untuk berhenti mendidik keluarga kerana kita yakin bahawa inilah saham untuk kita ke syurga. Kita berdoa di hujung ini, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syauqi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Dr. Syauqi. Kita berdoa pada Allah Subhanahu taala. Allah mengabulkan doa kita pada pagi Ramadan yang mubarak ini. Kita harapkan Allah dengar, Allah izinkan kita menjadi ayah, ibu yang menemankan ayah, menjadi pemimpin yang tidak menyesal, terutama bila sampai di akhirat nanti. Inilah kesedaran dalam tabung gerakan Al-Quran untuk kita sama-sama gembling tenaga. Sumbangan tuan-tuan akan digunakan insya-Allah untuk membanyakkan lagi program-program untuk kita membina My Family Quran Time sebagai satu daripada agenda di mana mungkin ayah sibuk, mungkin tidak sempat belajar Al-Quran selama ini, tetapi kali ini kita dengan sumbangan tuan-tuan, sumbangan idea, ia akan menyebabkan kita dapat mendalami lagi Al-Quran dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri-siri akhir Majlis Ayah pada Ramadan ini. Jadi jangan lupa untuk kongsikan lagi. Kalau tuan-tuan menonton sampai ke hujung ini, masih lagi boleh share, boleh komen, boleh pastikan beritahu pada kawan-kawan, kerana mungkin ini, kalau ini Ramadan terakhir kita mendengar Al-Quran, kita menyesal di sini lebih baik daripada kita menyesal di hujung sana nanti. Baik, dalam kita bercakap tentang Majlis Ayah, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر